A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam أو أجل جهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kita berhenti muka surat 39 kan, kalau tak salah hari itu solat sunat witir. Tak dengar. Okey. Soalnya betul dah. Baik. Kata musannif hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Solat sunat witir. Pengertian perkataan witir diambil daripada kalimah bahasa Arab iaitu al-witru yang bererti ganjil. Solat sunat witir adalah antara solat sunat yang amat digalakkan, bukan sahaja pada bulan Ramadan, bahkan pada setiap malam. Jadi solat sunat witir ni bukan sahaja amat digalakkan dilakukan pada bulan Ramadan, bahkan pada setiap malam pun digalakkan. Dan ada mazhab yang mewajibkan solat witir ni. Dalam mazhab kita tak wajib lah, tapi amat digalakkan. Dan mudah-mudahan Ramadan ni dapat jadi latihan untuk kita solat witir pada bulan-bulan yang seterusnya. Baik, waktu pelaksanaannya, waktu solat sunat witir bermula setelah solat Isyak sehingga masuk waktu subuh. Walaupun solat Isyak tersebut dilakukan secara jamak takdim. Okay. Jadi solat sunat witir ni dia mesti dibuat selepas melakukan solat fardu Isyak. Jadi kalau kita tak buat solat fardu Isyak lagi, waktu tu kira tak masuk lagi waktu solat sunat witir. Jadi dia tak samalah. Ada orang dia sembahyang Isyak awal, jadi dia boleh solat witir awal. Ada orang dia solat Isyak lambat, jadi dia tak boleh lagi lah solat witir. Dia kena tunggu selepas dia solat fardu Isyak. Dan akan berterusan sehinggalah waktu subuh. Kemudian macam mana pula kalau orang tu musafir dan dia buat jamak takdim? Maksudnya dia solat fardu Isyak dalam waktu maghrib. Kan dia buat maghrib dan Isyak dia himpunkan sekali dalam waktu maghrib. Jadi adakah selepas dia buat solat Isyak tu dia boleh solat witir selepas tu walaupun waktu maghrib yang asalnya tak masuk lagi? Jawab dia boleh. Kata pengarang, walaupun solat Isyak tersebut dilakukan secara jamak takdim. Kita balik raya contohnya, kita berhenti waktu maghrib tu, kita berhenti. Jadi waktu itulah afdal kita semayang kan, kita jamak waktu tu. Jadi tengoklah keadaan, kalau kita berhenti pada waktu pertama iaitu waktu maghrib ataupun waktu zuhur, dan dalam waktu kedua waktu Isyak dan waktu Asar tu kita dalam perjalanan, jadi afdalnya kita solat pada waktu pertama tu lah. Adapun kalau waktu pertama tu iaitu waktu zuhur dan waktu maghrib tu kita dalam perjalanan dan kita akan berhenti nanti di RNR pada waktu yang kedua, maka afdalnya kita jamak pada waktu yang kedua. Jadi katalah kita berhenti pada waktu yang pertama, waktu maghrib, dan kita solat Isyak. Dan sekali perjalanan kita tu
panjang lah. Kan, takut balik lagi penat ke apa semua, nak tidur terus. Jadi dia boleh untuk solat sunat witir selepas tu. Walaupun waktu asal isyak tu masih lagi belum masuk. Baik, catatan, harus pada solat sunat witir, harus qada solat sunat witir jika tertinggal. Namun disyaratkan supaya melakukannya setelah menunaikan solat isyak pada malam tersebut. Dia syarat apa ni? Kita kata waktu pelaksanaan dia tadi bermula setelah solat isyak. Walaupun solat witir tu solat witir yang qada. Contohnya dia tertinggal solat isyak dan solat witir. Kan? Lepas maghrib tu, dia sembahyang maghrib, dia tidur letih sangat. Takdir Allah Ta'ala dia bangun subuh. Subuh baru dia bangun. Jadi dia nak qada lah solat sunat witir tu. Yang kat waktu nak qada ni pun syarat dilakukan selepas dia solat isyak. Isyak malam tu lah. Itu kata pengarang, harus qada solat sunat witir jika tertinggal, namun disyaratkan supaya melakukannya setelah menunaikan solat isyak pada malam tersebut. Contohnya, jika seseorang itu tertidur sebelum solat isyak dan tersedar hanya setelah subuh, maka tidak dibolehkan mengqada witir kecuali setelah mengqadakan solat isyak. Yang kedua, disunatkan mengakhirkan solat witir bagi seseorang yang yakin mampu bangun pada akhir malam. Namun jika tidak yakin, maka disunatkan baginya melakukan solat sunat witir sebelum tidur. Jadi kalau kita yakin kita boleh solat di akhir malam, itu lebih baiklah, kan? Itu lebih baik. Tapi kalau dia takut, dia bimbang, dia tak bangun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada ketika tu dia sembahyang awal lah. Sebab ada hadis Nabi kata, man khafa an la yaquma akhiral lail falyutir awwalahu. Siapa yang bimbang, takut dia tak bangun pada akhir malam, maka hendaklah dia berwitir pada awal malam. Tapi kalau dia tamak, kan, maksudnya dia loba nak bangun pada akhir malam, ada waktu yang penuh barakat, kan, ada kelebihan. Jadi waktu tu dia witir di akhir malam. Man tami'a an yakuma akhirahu falyutir akhiral lail. Jadi masing-masing kenai diri lah, kan. Kenai diri macam mana. Jadi kalau dia boleh bangun, dia yakin dia dapat bangun pada akhir malam, jadi sunatnya dia takhirkan witir dia di akhir malam. Jika telah berwitir, yang ketiga, jika telah berwitir sebelum tidur, maka ia tidak perlu diulangi lagi ketika solat malam. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, la witrani fi lailatin, tiada dua witir pada satu malam. Jadi kalau dia dah berwitir dah sebelum tidur tu, dia dah witir dah. Lepas tu dia bangun malam, dia ingat dia tak bangun malam tu, dia tak boleh bangun. Tapi dia bangun. Kawan dia kejut dia. Jadi dia pun tahajud lah, kan, solat sunat hidupkan malam tu. Lepas tu, selepas tu dia nak witir sekali lagi ke? Sebab hadis Nabi kata, ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadikan akhir solat kamu pada waktu malam itu witir. Jadi tadi witir dia dah sembahyang dah, kan, sebab dia ingat dia tak dapat bangun akhir malam. Takdir Allah Ta'ala dia dapat bangun akhir malam. Dia pun hidupkan malam tu dengan solat-solat. Kemudian adakah dia nak witir sekali lagi? Jadi jawabnya tidaklah, tak perlu lagi diulangi. Sebab apa? Sebab hadis Nabi SAW, Nabi kata, la witrani fil lailatin, tiada dua witir pada satu malam. Bilangan rakaat, sekurang-kurang bilangan rakaat ialah 1 rakaat, dan paling banyak ialah 11 rakaat.
Ini bilangan solat sunat witir. Dan ada pandangan 13 rakaat. Tapi itu bukan pendapat muktamad lah. Muktamadnya 11 rakaat paling banyak. Jadi yang kita duk buat ni biasa dekat apa masjid-masjid, surau kan, buat 3 rakaat. Jadi 3 rakaat itu sekurang-kurang sempurna. Kata pengarang, adapun sekurang-kurang sempurna ialah 3 rakaat. Dan jika lebih ia adalah lebih baik sehingga had 11 rakaat. Jadi hak kita duk buat tu sekurang-kurang sempurna lah. Kita ambil 3 rakaat. Jadi boleh lah nak tambah. Kan? Kita tak tahu nak semayang apa. Semayang witir ada lagi lebih kan. Jadi boleh untuk kita semayang witir sampai 11 rakaat biasa kan. Catatan, tidak sah meniatkan solat sunat witir lebih daripada 11 rakaat. Jadi dia kata saja aku solat sunat witir 13 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi tak sah. Tidak sah. Tapi kalau dia buat 2 sampai 10, lepas tu dia buat 2 lagi dengan niat solat daripada solat sunat witir lah. 2, 4, 6, 8, 10. Lepas tu dia buat 3. 10, 11, 12, 13. Kan? Lepas tu dia buat 3 rakaat terus. Jadi yang 3 tu tak sah. Adapun yang 10 tadi sah. Yang kata niat tak sah 11 rakaat ni kalau dia buat 11 rakaat satu salam. Kalau dia buat lebih daripada 11 rakaat satu salam. Dia niat 13 rakaat. Saja aku semayang solat sunat witir 13 rakaat kerana Allah Ta'ala. Satu salam je. Yang tu yang tak sah. Tapi kalau dia buat bukan satu salam, dia buat 2 rakaat, lepas tu bagi salam, lepas tu buat 2 rakaat lagi, bagi salam, buat 2 rakaat lagi, bagi salam, sampai 10. Lepas tu dia buat lagi 3 rakaat, dia nak buat 13 rakaat kan. Dia niat witir 3 rakaat. Hak 3 tu tak sah sebab dah lebih dah 13. Adapun 10 tu tak ada lebih apa lagi. Yang tu sah. Adapun yang ni dah abang ni tidak sah meniatkan solat sunat witir lebih daripada 11 rakaat ni kalau dia buat satu salam, dia niat lebih daripada 11 rakaat, yang tu tak sah semua. Boleh ke nak buat terus sampai 11 rakaat? Boleh, tak ada masalah. Nanti dia akan ajak kaifiat ataupun cara solat sunat witir. Maksudnya kita pun maklum ada cara kita buat 3 sekali, tapi biasanya di masjid-masjid surau tak buat cara tu. Itu nama dia cara wasal. Cara kita hubungkan rakaat terakhir dengan rakaat sebelum. Itu nama dia wasal. Ada satu lagi cara, nama dia cara fasal. Cerai. Cerai ni kita cara fasal ni cerai, maksudnya kita menceraikan rakaat akhir dengan rakaat sebelum. Itu nama dia fasal. Hak kita duk buat ni fasal lah. Sebab kita buat 2 dulu, lepas tu kita buat 1 rakaat. Jadi kita ceraikan rakaat akhir dengan rakaat yang sebelum. Nama dia fasal. Walaupun kita buat 10 rakaat, kita sembahyang saja aku sembahyang 10 rakaat daripada solat witir kerana Allah Ta'ala, 1 salam. Lepas tu dia sembahyang pula lagi 1 rakaat, saja aku sembahyang 1 rakaat witir kerana Allah Ta'ala. Yang tu dinamakan juga fasal. Sebab apa dinamakan fasal? Sebab dia ceraikan rakaat yang terakhir dengan rakaat yang sebelum. Itu dobit dia lah. Kayu ukur dia. Nak tengok solat witir kaifiat dia buat tu fasal ke wasal, kena tengok rakaat akhir dengan rakaat sebelum. Kalau rakaat akhir dengan rakaat sebelum tu sekali kan, dinamakan sebagai wasal, hubung. Kalau rakaat akhir dengan rakaat sebelum tu tak sekali, tak asingkan, maka dinamakan fasal. Jadi kalau yang sembahyang 10 rakaat 1 salam, lepas tu dia sembahyang pula 1 rakaat lagi, itu dinamakan fasal, cerai. Sebab rakaat akhir dengan rakaat sebelum diceraikan. Bukannya dalam dengan 1 salam kan.
Yang mana afdal? Afdalnya fasal lah. Kita ceraikan rakaat sebelum dengan rakaat kita ceraikan rakaat akhir dengan rakaat sebelum. Itu yang afdal. Kecuali kalau kita niat nak sembahyang solat sunat witir di akhir malam. Jadi kita memang dah bangun kan, sahur kan. Kita bangun nak makan sok. Jadi biasanya kita bangun awal kan. Biasanya kita bersahur ni awal lah. Jadi banyaklah masa untuk kita sembahyang selepas bersahur tu. Lepas tu jadi satu malam ni kita terlewat bangun kan. Lepas tu kita pun makan sahur. Lepas tu masa yang ada yang tinggal itu ada sikit je. Ada sikit sahaja. Kalau kita buat secara fasal, maka satu rakaat yang akhir tu akan berada di luar waktu. Dua rakaat dalam waktu, satu rakaat luar waktu. Maksudnya dah masuk subuh dah lah. Kalau kita buat dua rakaat, lepas tu buat satu rakaat, kita buat asing-asing. Jadi satu rakaat lagi kita akan buat selepas masuk waktu subuh. Maka pada ketika ni afdalnya buat wasal. Kita hubungkan sekali. Kita hubungkan rakaat akhir tu dengan rakaat sebelum, kalau masa dah sempit. Kalau kita buat fasal, dia akan jadi satu rakaat tu di luar waktu. Baik, catatan yang kedua, solat sunat witir hanya boleh dilaksanakan dalam bilangan ganjil. Justeru bagi yang melakukan solat sunat witir sebanyak 3 rakaat dengan 2 salam, afdal baginya berniat pada 2 rakaat awal sebagai muqaddimah witir atau 2 rakaat daripada witir. Jadi ini berkaitan dengan niat lah. Berkaitan dengan niat. Jadi yang buat 3 rakaat 2 salam, afdal dia berniat pada 2 rakaat awal tu dia niat muqaddimah witir. Sebab kalau 2 rakaat dia niat solat sunat witir. Jadi 2 rakaat kan bukan witir. Witirnya 3 rakaat ataupun 1 rakaat ataupun 5 rakaat, itu yang witir. 2 rakaat tu bukan witir, tapi dia sebahagian daripada witir yang kita nak buat ataupun muqaddimah bagi witir yang kita nak buat. Jadi dia niat pada 2 rakaat awal tu sebagai muqaddimah witir. Saja aku sembahyang muqaddimah witir 2 rakaat, ataupun dia niat saja aku sembahyang 2 rakaat daripada witir kerana Allah Ta'ala. Kaifiat. Bagi individu yang melakukan lebih daripada 1 rakaat, afdal baginya, ni cara nak solat. Bagi individu yang melakukan lebih daripada 1 rakaat, afdal baginya untuk solat secara berasingan, iaitu setiap 2 rakaat dengan 1 salam. Setiap 2 rakaat dengan 1 salam. Ni cara fasal tadilah. Cara kita ceraikan rakaat akhir dengan rakaat-rakaat yang sebelum, buat secara berasingan. Ni buat 2 rakaat 1 salam. Lepas tu last sekali tu 1 rakaat lah. Namun boleh juga dilakukan secara bersambung. Bersambung tu yang disebut wasal tadi. Secara berasingan iaitu secara fasal, atau secara bersambung iaitu wasal, iaitu 3 rakaat dengan 1 salam, atau 5 rakaat dengan 1 salam, dan seterusnya lah. Yang penting kalau lah rakaat akhir sekali dengan rakaat yang sebelum, dinamakan sebagai wasal, iaitu dibuat secara bersambung. Kalau yang rakaat akhir berasingan dengan rakaat-rakaat sebelum, maka dinamakan fasal, iaitu dilakukan secara berasingan. Contoh bagi lafaz niat solat sunat witir adalah seperti berikut. Jika 2 rakaat, usalli raka'ataini min sunnatil witri lillahi ta'ala. Sahaja aku solat 2 rakaat daripada sunat witir kerana Allah Ta'ala. Kalau dia nak buat 4 lepas tu 1, boleh juga.
Dan ni adalah usalli arba'a raka'atin. Saja aku sembahyang 4 rakaat min sunnatil witri, daripada sunat witir kerana Allah Taala. Dia nak bahasa Melayu pun tak apa. Dalam hati dah lah, kan. Saja aku solat 4 rakaat daripada sunat witir kerana Allah Taala. Kalau nak sembahyang 10 terus, saja aku sembahyang 10 rakaat daripada sunat witir kerana Allah Taala. Kalau 1 rakaat, usalli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian melakukan tasyahud akhir sahaja adalah lebih afdal berbanding melakukan 2 tasyahud, awal dan akhir. Jadi bila dia buat lebih daripada 2, jadi afdalnya dia buat 1 tasyahud je. Dia buat 3 rakaat. Jadi 3 rakaat tu 1 tasyahud sahaja, bukannya 2 tasyahud. Afdalnya macam tu, walaupun boleh juga buat 2 tasyahud. Maksudnya tasyahud awal pada rakaat yang apa nak sebut ni, tasyahud awal pada rakaat yang kedua, dan tasyahud akhir pada rakaat yang ketiga. Kita tengok dulu. Adapun melakukan lebih daripada 2 tasyahud dalam satu solat tidak dibenarkan. Adapun melakukan lebih daripada 2 tasyahud dalam satu solat tidak dibenarkan. Contoh dia macam mana? Seseorang solat witir 7 rakaat dengan 1 salam. Ia hanya dibenarkan untuk tasyahud akhir sahaja pada rakaat ke-7. Dia bukanlah hanya dibenarkan. Kan, dia dibenarkan untuk tasyahud akhir pada rakaat ke-7. Inilah yang lebih afdal. Atau tasyahud awal pada rakaat ke-6. Atau tasyahud awal pada rakaat ke-6 dan tasyahud akhir pada rakaat ke-7. Tidak boleh baginya tasyahud awal pada rakaat kedua atau ke-4. Tidak boleh baginya tasyahud awal pada rakaat kedua atau ke-4. Jelas kan? Jadi kalau dia buat 7 rakaat 1 salam, jadi afdalnya dia buat 1 tasyahud je, iaitu rakaat akhir tu. Tasyahud akhir lah. Itu yang lebih afdal. Tapi boleh tak nak buat 2 tasyahud? Maksudnya tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal pada rakaat yang sebelum akhir, pada rakaat ke-6, dan tasyahud akhir pada rakaat yang ke-7. Jawab dia boleh. Tapi tidak afdal lah buat macam tu. Adapun dia nak tasyahud awal pada rakaat kedua ataupun rakaat keempat, lepas tu rakaat ke-7 tasyahud akhir, itu tak boleh. Disunatkan menunaikannya secara berjemaah pada bulan Ramadan bersama dengan solat tarawih. Jadi solat sunat witir tak disunatkan pun secara berjemaah, kecuali pada bulan Ramadan lah. Kecuali pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan disunatkan buat secara berjemaah. Solat tarawih pun samalah, disunatkan buat secara berjemaah. Disunatkan membaca kunut pada rakaat terakhir solat sunat witir pada separuh kedua bulan Ramadan, bermula malam ke-16 Ramadan sehingga akhir. Ini antara yang berbeza lah. Witir pada bulan Ramadan yang berbeza dengan witir pada selain bulan Ramadan. Jadi witir selain bulan Ramadan tak disunatkan berjemaah, yang seorang-seorang lah. Witir pada bulan Ramadan disunatkan berjemaah. Witir pada sebelum bulan Ramadan tak ada kunut. Witir pada bulan Ramadan pada separuh Ramadan yang kedua, iaitu malam ke-16 sampai akhir, ada kunut. Jadi sekarang ni kita berkunut dah kan. Sebab dah lebih dah separuh Ramadan. Disunatkan untuk membaca surah Al-A'la pada rakaat yang pertama, surah Al-Kafirun pada rakaat yang kedua, surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain
Al-Mu'awwidhatain maksudnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Pada rakaat yang ketiga. Jadi surah Al-A'la rakaat pertama, Al-Kafirun rakaat yang kedua. Lepas tu baca 3 surah pada rakaat yang ketiga, rakaat yang akhir tu. Kalau dia buat lebih daripada 3 rakaat, dia bolehlah baca surah-surah yang lain. Cuma 3 rakaat akhir tu hak ni lah. Surah Al-A'la, surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-A'la, surah Al-Kafirun, lepas tu kat yang akhir tu Al-Ikhlas dan juga Al-Falaq dan juga An-Nas. Jika seseorang itu melakukan lebih daripada 3 rakaat, maka dibolehkan baginya membaca mana-mana surah pada awalnya dan membaca surah-surah di atas pada 3 rakaat yang terakhir. Baik. Catatan, usai solat sunat witir disunatkan untuk membaca Subhanal Malikil Quddus. Sunat baca tu sebanyak 3 kali dan dinyaringkan pada bacaan yang terakhir. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, dia nyaringkan pada bacaan yang terakhir. Sini tak rajin orang buat. Tak rajin orang buat, kita buat lah. Jangan kita tak buat. Yang boleh kita buat. Ini warid dalam hadis. Doa setelah sunat witir. Doa setelah sunat witir, antara doanya ni lah, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Kan? Maksud dia, ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung dengan ridha-Mu daripada murka-Mu. Aku berlindung dengan pengampunan-Mu daripada hukuman-Mu, dan aku berlindung dengan-Mu daripada-Mu. Tiada daya untuk aku menghitung pujian-pujian kepadamu, ya Allah, sebagaimana Engkau memuji dirimu. Niat mesti ada daripada sunat witir, ya. Afdalnya macam tu lah, ada daripada sunat witir. Itu yang afdalnya. Kaitan dengan niat tadi kan. Ataupun dia niat muqaddimah witir. Baik. Kemudian yang seterusnya, i'tikaf. I'tikaf, pengertian. Definisi i'tikaf dari sudut bahasa dengan mana al-lubthu, iaitu berhenti atau duduk diam. Adapun dari segi istilah, al-lubthu fil masjidi min syakhsin makhsusin biniyah. Terjemahan dia, berdiam ataupun menetap seseorang di dalam masjid dengan niat. Menetap seseorang di dalam masjid dengan niat. Dalam definisi i'tikaf ni ada keempat-empat rukun i'tikaf. Rukun i'tikaf ada 4. Yang pertama, al-lubthu. Itu rukun yang pertama, iaitu menetap ataupun diam. Dan syarat menetap ataupun diam di dalam masjid itu mestilah lebih daripada kadar subhanallah. Kadar lebih daripada, kalau dalam kitab disebut lebih daripada kadar tamakninah. Jadi kadar tamakninah ni sekurang-kurangnya subhanallah lah. Lebih daripada kadar subhanallah, lebih daripada 2 saat lah. Kan? Okey. Lepas tu syarat yang kedua pula, al-lubsu, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, al-mu'takif, orang yang beriktikaf. Asy-syakhsul mu'takif, individu yang iktikaf. Sebab yang nak menetap, yang nak berdiam di dalam masjid itu mesti ada orangnya. Orang tu disebut al-mu'takif. Syarat-syarat syarat-syarat dia mesti Islam lah. Islam, dia berakal,
suci daripada haid dan nifas, lepas tu tidak berada dalam hadas besar. Kita akan sebutkan syarat-syarat i'tikaf nanti. Cuma tadi tu syarat yang khusus dengan orang yang i'tikaf. Lepas tu syarat yang rukun yang ketiga, al-mu'takafu fihi, ataupun kita sebut tempat i'tikaf, iaitu masjid. Syarat tempat i'tikaf tu mestilah masjid, bukan surau, bukan balasah, bukan madrasah, bukan dewan solat, tapi masjid. Itu syarat dia lah. Syarat apa tu rukun dia, rukun yang ketiga masjid. Dan rukun yang keempat niat. Rukun yang keempat niat i'tikaf lah. Nanti dia sebut dekat belakang dia punya rukun dia. Niat dia macam biasalah, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Kalau setengah-setengah masjid tu dia letak kan, dia buat macam peringatan lah untuk kita yang masuk masjid untuk niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, saja aku i'tikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kalau dia nazar untuk i'tikaf, maka jadilah i'tikaf dia tu i'tikaf yang wajib. Bila i'tikaf tu i'tikaf wajib, dia kena sebutlah dalam niat dia tu fardu i'tikaf, ataupun dia sebut saja aku i'tikaf saja aku nawaitul i'tikaf fal manzur, sahaja aku niat i'tikaf yang dinazarkan. Dia kena ada sebut kalimah nazar tu. Kena sebut dia kena sebut kalimah nazar tu, ataupun dia sebut fardu. Nawaitu al-i'tikaf al-mafrud, ataupun nawaitu fardal i'tikaf. Sebab niat kalau fardu, seperti mana kita pernah mengaji sebelum ni, kalau niat tu niat fardu, maka kita kena sebut fardu tu dalam niat tersebut. Jadi bila dia niat i'tikaf, bila dia nazar untuk i'tikaf, maka i'tikaf dia jadi wajib. Maka dia perlu datangkan fardu dalam niat dia. Baik, hukum i'tikaf. Yang pertama, wajib jika bernazar untuk beriktikaf. Seperti yang disebut tadilah. Sunat yang merupakan hukum asal i'tikaf. Adapun i'tikaf pada bulan Ramadan adalah sunat muakkad, terutamanya pada 10 hari terakhir Ramadan. Itu sangat-sangat dituntut lagi lah pada bulan Ramadan, terutamanya pada 10 hari terakhir tu. Sebab apa? Untuk kita mencari Lailatul Qadar. Kalau di Malaysia ni saya tak tahulah. Tapi kalau di negara-negara luar ni memang meriah lah kan pada 10 malam terakhir ni. Memang disediakan tempat di masjid lah, di bahagian belakang atau apa semua, orang masuk untuk i'tikaf pada 10 malam terakhir. Dan pukul 2 pagi memang mereka akan qiyam lah. Pukul 2 pagi memang akan qiyam. Kita boleh dengar lah kan. Kalau tak tidur ataupun kita bangun, boleh dengar lah bacaan Quran masjid-masjid tengah qiyam. Mereka akan semayang dalam 2 jam juga lah, pukul 2 sampai pukul 4 tu. Lepas tu mereka berhenti untuk sok. Makruh i'tikaf seorang perempuan yang mendapat keizinan suaminya jika penampilannya tidak menarik perhatian dan tiada fitnah. Itu makruh. Walaupun dia dapat izin lah. Kalau dia tak dapat izin jadi haram. Tapi kalau dapat izin, walaupun dari segi suami bagi izin tu, suami bagi izin lah, tapi syarak tu dia masih ada cemburu lagi. Orang kata apa, tempat zon nak berlaku fitnah tu masih ada kan. Jadi hukum dia makruh jika penampilannya tidak menarik perhatian dan tiada fitnah.
Haram terbahagi kepada dua. Haram tetapi sah, iktikaf seorang perempuan tanpa keizinan suami, atau dengan keizinannya namun dibimbangi membawa fitnah. Haram tapi sah. Yang kedua, haram dan tidak sah, iktikaf orang yang berjunub dan perempuan haid. Ini haram dan tidak sah. Begitu juga kalau masalah hamba dengan tuan dia hamba kena minta izin tuan dulu. Tapi kalau dia tak dapat izin, dia iktikaf juga, iktikaf dia sah, tetapi haramlah perbuatan dia tu. Rukun-rukun iktikaf ada 4, iaitu orang yang beriktikaf, tempat iktikaf iaitu masjid, menetap atau berdiam, niat. Ni kita dah sebut dah tadi. Syarat-syarat iktikaf ada 6, iaitu Islam, berakal, beriktikaf di dalam masjid. Jadi Islam. Orang kafir tak boleh lah, kan? Sebab iktikaf ni dia perlukan kepada niat, dan syarat niat adalah Islam. Syarat sah niat adalah Islam. Jadi setiap ibadat, ibadat-ibadat yang perlukan kepada niat, maka syarat dia mestilah orang tu Islam. Sebab syarat sah niat adalah Islam. Jadi kalau orang bukan Islam, dia puasa, dia iktikaf ke apa, dia niat iktikaf, niat dia tidak sah. Iktikaf dia tak sah, puasa dia tak sah. Kan? Dari segi hukum lah, walaupun dia kata dia puasa, kan? Tapi dari segi hukum tidak dikira lah pada syarak, sebab niat dia tidak sah. Lepas tu berakal. Jadi tak sah lah daripada orang gila, sebab orang gila ni bukan ahli ibadat. Yang ketiga, beriktikaf di dalam masjid. Iktikaf tu mestilah di dalam masjid. Kemudian menetap di dalam masjid melebihi kadar tumakninah, ni yang saya sebut tadi. Suci daripada haid dan nifas. Kalau ketika iktikaf datang haid, datang nifas, wajib dia keluar, kan? Sama juga berhadas. Dia berhadas dalam masjid. Macam mana berhadas dalam masjid ni? Contohnya mimpi lah, kan? Dia tidur dalam masjid, mimpi keluar mani. Jadi dia berhadas. Jadi dia kena wajib dia keluar untuk mandi. Kalau perempuan haid, wajib dia keluar lah. Kalau nifas ni kalau beranak lah, atau beranak dalam masjid contohnya. Sunat-sunat iktikaf ada 6, iaitu beriktikaf di dalam masjid jami' yang didirikan padanya solat Jumaat. Beriktikaf di dalam masjid jami'. Masjid jami' ni apa? Masjid jami' ni masjid yang didirikan padanya solat Jumaat. Kalau masjid yang tak buat solat Jumaat, kita panggil masjid ghair jami'. Kalau di Kedah ni kan ada. Yang saya tahu ada lah. Dia nama masjid tu masjid ghair jami'. Sebut macam tu. Masjid ghair jami' sebab dia tak ada Jumaat. Kalau yang ada Jumaat dipanggil masjid jami'. Masjid tetap masjid. Sebab nak buat Jumaat ni tak mesti masjid pun. Buat kat tanah lapang, buat Jumaat juga. Buat kat surau, buat kat dewan, dia tak syarat nak sah tu buat kat masjid. Sebab tu boleh buat dekat surau. Tapi masjid yang dibuat Jumaat dinamakan masjid jami'. Jadi sunatnya iktikaf di masjid jami'. Supaya dia tak perlulah untuk keluar daripada masjid tersebut untuk solat Jumaat, kan? Lebih-lebih lagi kalau dia iktikaf secara berturut-turut. Tapi yang tu saya tak masuk panjang lah, dia ada huraian dia panjang. Iktikaf ni dia ada niat iktikaf ni dia ada 3 martabat dia. Ada iktikaf dinamakan iktikaf mutlak, semata-mata iktikaf. Sahaja aku iktikaf kerana Allah Taala. Dia tak ada pun tentukan tempoh masa
dan dia tak syaratkan pun secara berturut-turut. Itu yang pertama. Yang kedua, iktikaf yang dikaitkan dengan tempoh masa. Dia kata saja aku beriktikaf 10 hari. Itu dia kaitkan dengan tempoh masa ataupun 1 hari. Dan dia tak syaratkan yang kedua ni, dia kaitkan dengan tempoh masa dan tidak disyaratkan secara berturut-turut. Jadi kalau dia kata saja aku iktikaf 5 hari, kan, tapi dia tak dia tak syaratkan berturut-turut, maka tak ada masalah lah kalau dia buat secara berasingan. Kalau hak sunat tak ada masalah kalau nazar. Dia nazar untuk iktikaf 5 hari. Jadi dia kena tunaikan nazar dia lah. Tapi bila dia tak syaratkan berturut-turut, boleh dia iktikaf hari ni 1 hari, lusa 1 hari, minggu depan 1 hari, sampai cukup 5 hari. Itu kalau dia tidak niatkan secara berturut-turut. Tapi kalau dia niatkan secara berturut-turut, ni yang ketiga, iktikaf iktikaf yang dikaitkan dengan tempoh masa dan disyaratkan berturut-turut. Disyaratkan dilakukan secara berturut-turut. Saja aku iktikaf 5 hari berturut-turut. Kalau iktikaf sunat tak apa, tak ada masalah, kan. Maksudnya kalau tak dia tadi niat nak buat 5 hari berturut-turut, betul tak jadi. Tak apalah, sebab iktikaf tu iktikaf sunat, dia boleh keluar daripada ibadat tersebut. Tak menjadi satu kesalahan. Tapi yang menjadi satu kesalahan apabila iktikaf tu iktikaf yang dinazarkan, wajib. Jadi dia kena tunaikan nazar dia. Saja aku dia kata atas aku, kerana Allah Ta'ala atas aku iktikaf 5 hari secara berturut-turut. Tu dia kena buat secara berturut-turut lah, kan. Dia kena buat secara berturut-turut. Jadi bila dia kena buat secara berturut-turut, kan, katalah dia niat 7 hari. Jadi dalam 7 hari itu ada 1 hari itu 1 hari Jumaat. Sedangkan dia dah duduk dalam masjid tu, dia tak boleh keluar dah, kan. Sedangkan dia wajib iktikaf, wajib berturut-turut. Dalam masa yang sama dia wajib Jumaat. Jadi tak dapat tidak dia kena keluar Jumaat untuk solat Jumaat, dan bila dia keluar maka itu akan memutuskan berturut-turut tadi itu. Jadi kalau waktu ni, kalau keadaan macam ni, dia wajib untuk iktikaf di masjid jami'. Bagi masalah orang yang nazar untuk niat iktikaf bertempoh, dan tempoh tu kena pada hari Jumaat, dan dia nazarkan secara berturut-turut. Yang ni dia wajib untuk niat untuk iktikaf di masjid jami'. Supaya dia tak perlu keluar daripada masjid sehingga membatalkan dia punya tatabuk berturut-turut tu. Itu panjang lah. Cuma kita tak masuk lagi, cukup kita tahu yang biasa. Biasanya orang buat yang pertama je. Dia masuk masjid, dia niat saja aku niat iktikaf kerana Allah Ta'ala. Biasanya orang kita buat yang tu lah. Cuma kalau kita masuk lagi dalam kitab, dia memang ada huraian dan perincian lagi berkaitan dengan niat iktikaf tu. Baik, yang kedua, beriktikaf sehari penuh. Disunatkan menghimpunkan malam dan siang. Yang ketiga, beriktikaf dalam keadaan berpuasa. Beriktikaf sebab ada mazhab, ada para imam yang mensyaratkan puasa bagi orang yang nak iktikaf. Tapi dalam mazhab kita tak syarat pun. Boleh untuk kita iktikaf dalam keadaan tidak berpuasa. Sunat sahaja untuk diiktikaf dalam keadaan berpuasa. Kita ra'i khilaf yang ulama yang mewajibkan. Memperbanyakkan doa, zikir dan ibadat ketika beriktikaf. Meninggalkan perkara makruh dan lalai, dituntut untuk berniat nazar ketika iktikaf supaya terhasil pahala fardu. Ini yang disebut oleh ulama lah. Maksudnya sebelum kita masuk masjid itu, kita niat dulu. Tapi ni kita niat untuk yang untuk iktikaf mutlak tu lah, yang tak kait dengan waktu. Kalau kait dengan waktu ni kena tunaikan lah waktu tu. Saja aku nazar iktikaf selama sejam, dia kena iktikaf sejam lah, kalau dia kaitkan dengan waktu. Tapi kalau dia tak kaitkan dengan waktu, walaupun sekejap dah cukup dah, dapat pahala fardu. Contoh sebelum masuk masjid, dia kata lillahi alayya an a'takif. Dia nazar, dia sebutlah dengan lisan dia. Dia kata demi Allah atas aku iktikaf. Lepas tu dia pun masuk masjid.
Dia masuk masjid, nawaitul i'tikafal manzur lillahi ta'ala. Saja aku i'tikaf yang dinazarkan kerana Allah Ta'ala. Maka tertunailah nazar dia tadi di luar masjid itu. Dia nazar untuk i'tikaf. Dia masuk masjid, dia niat i'tikaf yang dinazarkan. Maka tertunailah nazar dia tadi. Dan i'tikaf dia tu diganjari dengan ganjaran i'tikaf fardu. Dia faham? Ni kalau dia niat bertempoh, kena tunaikanlah tempoh tu. Sebagaimana yang dia nazarkan. Perkara-perkara yang membatalkan i'tikaf. Perkara-perkara yang membatalkan i'tikaf ada 7, iaitu gila, pengsan dan mabuk dengan sengaja. Kemudian berjima, menyentuh isteri sehingga keluar mani. Boleh ke duk i'tikaf ni berjima? Macam mana kan? Kadang-kadang orang tertanya-tanya. Jadi kalau yang siapa pernah mengaji bab i'tikaf, dia tahulah, dia akan faham. Maksudnya i'tikaf ni bukanlah tak boleh keluar langsung, kan? Boleh keluar, tapi dia ada perincian dia lah. Ada keluar masjid yang membatalkan i'tikaf, ada keluar masjid yang tak membatalkan i'tikaf. Tiap-tiap satu martabat niat i'tikaf yang saya sebut tadi, dia ada perincian dia lah. Saya ambil yang hak pertama je. Saya ambil yang pertama, yang biasanya orang kita buat lah, i'tikaf mutlak. Jadi orang yang niat i'tikaf, dia masuk masjid, dia niat i'tikaf, kan? Saja aku i'tikaf kerana Allah Ta'ala. Kemudian dia nak keluar masjid. Sama ada dia nak keluar masjid tu kerana hajat ataupun bukan kerana hajat. Dia nak keluar masjid sama ada kerana hajat atau tidak kerana hajat. Baik, sebelum dia keluar tu, kalau dia niat untuk datang semula, dia azam untuk datang semula ke masjid, kan? Dia nak keluar untuk qada hajat. Takkan nak qada hajat dalam masjid, nak makan contohnya. Mana ada jual-jual apa semua dalam masjid, kan? Jadi nak kena keluar. Jadi dia nak sebelum dia keluar tu untuk qada hajat dan pi makan apa semua, dia niat, dia azam untuk kembali semula ke masjid. Okey. Bila dia keluar qada hajat dan makan, dan dia niat untuk kembali semula ke masjid, orang tu hukum dia masih lagi dalam i'tikaf. Bila dia kembali ke masjid, dia tak perlu untuk tajdidkan niat dia. Tak perlu nak niat semula. Cukup dengan niat yang pertama tadi. Adapun kalau dia tak niat, sebelum dia keluar tu dia tak niat untuk kembali semula. Jadi bila dia keluar je daripada masjid, maka berakhirlah i'tikaf dia yang tadi tu. Dia dah keluar dah, dua-dua kaki dia keluar daripada masjid, kan? Tak berjalan lagi, baru keluar daripada masjid je dua-dua kaki. Lepas tu masuk balik itu untuk dapat pahala i'tikaf, dia kena niat semula. Sebab tadi sebelum dia keluar, dia tak ada niat untuk kembali semula ke masjid. Kemudian berkaitan dengan qada hajat. Qada hajat tak mesti di masjid. Boleh dia qada hajat di rumah. Sebab kadang ada orang dia macam tak selesa dengan tandas masjid contohnya. Tandas masjid tu tak apa nak bersih, jadi dia lebih selesa dengan tandas rumah dia. Boleh untuk dia qada hajat di rumah. Jadi bila di rumah tu, haramlah untuk dia jima' isteri dia. Maksudnya kalau nazar, kalau dia punya salah Sayyidina Muhammad, dia punya i'tikaf tu nazar, tak boleh lah. Jadi haram lah, kan? Tapi kalau sunat tu akan membatalkan i'tikaf dia. Bila dia jima' di rumah tu, dia akan membatalkan i'tikaf dia. Sebab dia masih lagi hukum orang i'tikaf. Itu maksud dalam ayat Quran, Allah Ta'ala sebut wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu jima' isteri kamu sedangkan kamu sedang i'tikaf di dalam masjid. Itu juga menyentuh isteri.
Dia balik rumah, dia tengok isteri dia sentuh isteri dia. Sedangkan waktu tu dia masih ambil hukum i'tikaf. Sampai keluar mani. Waktu tu batal i'tikaf dia. Haid dan nifas namalah wajib dia keluar. Lepas tu orang berjunuk sama ada dengan cara jima' atau onani, ataupun dia mimpi, samalah wajib dia keluar, batal dia punya i'tikaf dia. Duduk dalam masjid, wajib keluar daripada masjid. Murtad, keluar masjid tanpa keuzuran. Dia keluar masjid tanpa keuzuran tu, kalau kita nak huraikan memang banyaklah. Dia ada perincian-perincian dia setiap martabat niat yang saya sebutkan tadi. Baik. Ini kita cuba bacalah sikit. Boleh kan? Laju-laju ikut. Kita nak tengok tentang Lailatul Qadar kan. Kita pun dah makin dekat dengan 10 malam yang terakhir. Kita bacalah sikit berkaitan dengan Lailatul Qadar. Pengertian. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan dengan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana yang telah difirmankan dalam surah Al-Qadar, inna anzalna tu kan. Lailatul Qadar terdiri daripada dua perkataan, iaitu Lailah dan Al-Qadar. Lailah bererti malam dan tempohnya bermula setelah terbenam matahari sehingga terbitnya fajar. Manakala definisi Al-Qadar dari sudut bahasa pula bermakna kemuliaan dan ketenangan. Kemuliaan dan ketenangan. Jadi malam Al-Qadar malam kemuliaan lah. Malam yang ada padanya kemuliaan. Ia juga membawa makna hukum, pelaksanaan, ketetapan atau kesempitan. Banyak makna dia. Makna Al-Qadar tu banyak. Para ulama berbeza pendapat berkenaan maksud Al-Qadar yang terdapat dalam istilah Lailatul Qadar. Jadi dia banyak makna. Jadi ulama berselisih pendapat. Lailatul Qadar tu makna apa? Makna mulia ke? Makna pelaksanaan ke? Makna ketetapan ke? Jadi ulama berbeza pendapat lah. Sebab makna dia banyak. Penjelasannya seperti berikut. Yang pertama, keagungan dan kemuliaan. Malam keagungan dan kemuliaan. Satu pandangan. Ia adalah satu malam yang memiliki kemuliaan kerana diturunkan padanya Al-Quran dan turunnya malaikat, atau diturunkan padanya berkat, rahmat dan keampunan. Kedua, kepadatan atau kesempitan. Ia adalah satu malam yang tersembunyi daripada pengetahuan kebanyakan manusia, atau kerana bumi ini dipenuhi dengan malaikat pada malam tersebut. Kan? Tanazzalul malaikatu waruh, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Turun pada malam tersebut malaikat-malaikat dan juga roh, iaitu malaikat Jibril. Penetapan atau pelaksanaan, iaitu satu malam yang padanya para malaikat menetapkan rezeki, ajal dan perkara-perkara lain yang akan berlaku pada tahun tersebut. Macam kita buat bajet, macam bajet ni lah, bajet Malaysia ni kan. Bajet untuk ni berapa, bajet untuk ni berapa, dia buat ada ketetapan dekat situ. Kita buat ketetapan. Itu nak bagi mudah faham lah. Jadi dia menetapkan rezeki, ajal dan perkara-perkara lain yang akan berlaku pada tahun tersebut. Fadilat dan kemuliaan. Malam yang paling mulia selepas malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar tu merupakan malam yang paling mulia selepas malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan soleh yang dilakukan pada malam ini adalah lebih baik daripada amalan soleh yang dilakukan selama 1000 bulan yang tiada padanya malam Al-Qadar. Malam penuh keberkatan kerana pada malam ini dijelaskan kepada para malaikat
berkenaan segala perkara yang mengandungi hikmah serta ketetapannya. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahawa pada malam ini para malaikat di langit turun ke bumi dan mengaminkan doa manusia sehingga terbitnya fajar. Itu antara fadilat dan kemuliaan yang ada pada malam Al-Qadar. Menghidupkan Lailatul Qadar. Para ulama bersepakat bahawa sunat menghidupkan malam ini berdasarkan beberapa hadis yang menyebutkan bahawa Rasulullah SAW menggandakan amalan pada 10 malam terakhir Ramadan. Sehingga diriwayatkan bahawa Nabi SAW pada 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah macam i'tizal, maksudnya apa? Disebut syadda mi'zarah, ikat kain dia. Apa maksud ikat kain tu? Kinayah daripada Nabi mujahadah dan bersungguh-sungguh dalam ibadat dan tinggalkan isteri lah pada 10 malam tersebut untuk beribadat. Baginda juga menyebutkan berkenaan pengampunan dosa yang telah lalu bagi sesiapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan. Dalam hadis Nabi sebut, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang bangkit pada malam Al-Qadar, kan, bangun beribadat dalam keadaan beriman, dan juga menghitung-hitung, beriman percaya dengan Allah Ta'ala dan Rasul dan kelebihan-kelebihan yang dijanjikan, dan juga menghitung-hitung pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Antara amalan yang disunatkan pada malam Al-Qadar adalah solat, membaca Al-Quran, zikir, doa dan amalan soleh yang lain. Sekurang-kurang amalan untuk menghidupkan malam Al-Qadar ialah menunaikan solat Isyak dan subuh secara berjemaah. Dia ada 3 lah dalam Al-Bajuri, dia bagikan ada 3 martabat menghidupkan malam. Martabat pertama, yang paling tinggi lah, dihidupkan sekalian malam, seluruh malam tu dihidupkan dengan baca Quran, dengan solat, dengan berzikir, dan berbagai-bagai jenis ibadat lah. Yang ni saya lihat di Turki lah, kan. Saya lihat di Turki, di satu tempat tu tempat orang sufi. Saya pergi markas dia dan mereka memang tak tidur lah malam. Saya pergi tu pun 10 malam terakhir dan mereka memang tak tidur waktu malam. Start daripada maghrib tu sampai ke subuh, memang meriah lah, kan. Memang meriah. Mereka buat qiyam, lepas tu sahur. Hidupkan seluruh malam tu. Itu martabat yang pertama. Martabat yang kedua, menghidupkan kebanyakan malam. Kalau malam 12 jam, kan, maka dihidupkan lebih daripada 6 jam, lebih daripada separuh malam. Dihidupkan kebanyakan malam tu dengan ibadat-ibadat tadilah, dengan zikir, dengan solat, dengan baca Quran, dengan doa dan amalan-amalan yang lain. Dan yang ketiga ni yang paling bawah, ia solat Isyak secara berjemaah dan berazam untuk solat subuh secara berjemaah. Sebab subuh tak tentu kan, hidup lagi ke tak. Jadi dia solat Isyak secara berjemaah dan dia azam untuk solat subuh secara berjemaah. Itu 3 martabat menghidupkan malam. Disunatkan juga untuk memperbanyakkan doa berikut pada malam yang penuh berkat ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ni Nabi ajak kepada Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah tanya, kan, kalau dia jumpa malam Lailatul Qadar tu nak doa apa yang dia patut doa. Begitulah mafhum hadisnya, dan Nabi ajarkan doa ni lah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka kepada keampunan, maka ampunilah diriku. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Tanda-tanda Lailatul Qadar terbagi kepada 2, umum dan khusus. Antara tanda umum sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama ialah malam yang suhunya sederhana, tak terlampau panas, tak terlampau sejuk, kan. Tak terlampau panas, tak terlampau sejuk. Ikut musim apa pun.
malam dia sederhana. Yang kedua, terbit matahari pada keesokan harinya dengan cahaya yang tidak terik. Cahaya tetap ada tapi dia tak terik seperti biasa. Keadaan malam yang hening. Adapun tanda tu tanda umum lah. Cuma dia akan tetap akan menjadi tanda tanya lah. Kan? Kecuali orang yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada dia bahawa malam itu malam Lailatul Qadar. Kalau Allah perlihatkan macam mana, berlaku benda-benda pelik ke apa ke, kan? Yang dia Allah Ta'ala bagi dia nampak kepada malam tu. Kalau benda-benda ni, dia akan tetap menjadi tanda tanya lah. Nampak macam pagi ni, tengok pula pagi ni pagi 23. Apa tu, tengok pula pagi 25 pun lebih kurang juga kan. Macam pagi ni pula. Cuma tu tanda-tanda yang kita boleh orang kata apa, boleh agak lah. Kita boleh agak kata malam tu malam Lailatul Qadar. Kemudian kalau dah siang dah, apa faedahnya kan? Malam dah lepas dah. Kata ulama, disunatkan juga kita bersungguh-sungguh beribadat pada siang hari tersebut. Kan? Dah kita perasan tadi malam tadi tak panas sangat. Lepas tu tengok matahari ni taklah terik sangat. Jadi waktu tu kita, bila kita tengok ada tanda alamat tu, boleh jadi malam tadi malam Lailatul Qadar, maka kita boleh perbanyakkan lagi ibadat, ataupun bersungguh-sungguh lagi ibadat pada siang tu. Sebab dituntut juga kita hidupkan siang je. Siang yang mana pada malam tu berlaku Lailatul Qadar. Adapun tanda yang khusus ialah tanda yang disaksikan oleh individu yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Mereka diperlihatkan perkara-perkara yang pelik sebagai anugerah kepada mereka. Tanda ini tidak dapat dicari, bahkan semata-mata kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini berdasarkan riwayat para sahabat dan solihin yang telah menyaksikan tanda-tanda ini. Disunatkan bagi sesiapa yang melihat tanda khusus Lailatul Qadar untuk menyembunyikannya daripada diketahui oleh orang lain agar tidak didatangi perasaan riak. Jadi kalau kita dapat, Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita tanda-tanda yang pelik-pelik ke apa ke kan, itu kita diam lah. Tak perlulah kita buat status kan. Nampak dapat Lailatul Qadar dan sebagainya. Jadi sunat disembunyikan. Kemudian penentuan Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah antara perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar setiap daripada hamba-Nya bersungguh-sungguh mencari dan beribadat pada malam-malam Ramadan. Atas sebab tersebut berlaku khilaf pada penentuan malam Al-Qadar. Ibnu Abbas menyatakan bahawa Lailatul Qadar adalah pada malam ke-27 Ramadan. Adapun menurut pandangan Imam Syafi'i, ia jatuh pada malam ke-21 ataupun 23. Banyak pandangan, tapi tetap tak dapat nak dipastikan. Sebab benda tu disembunyikan. Jadi adalah hikmah disembunyikan tu. Kan diangkat pengetahuan tentang Lailatul Qadar. Antaranya supaya hamba ni bersungguh-sungguh mencari dan beribadat pada tiap-tiap malam Ramadan. Kan? Tiap-tiap malam Ramadan tu dia bersungguh-sungguh ibadat. Bukan dia hanya pilih satu-satu waktu yang tertentu sahaja. Kan? Tapi kalau jenis cari waktu-waktu yang tertentu sahaja, maka yang sangat diharapkan adalah waktu-waktu ganjil lah. Kan? 21, 23, 25, 27, 29. Tu waktu ganjil. Eloknya dia hidupkan malam tu lah. Macam mana kata sebagian ulama, dia dihidupkan malam tu kesemuanya, maka pasti dia akan dapat Lailatul Qadar. Cuma orang yang dapat Lailatul Qadar tanpa dia tahu
Lailatul Qadar tu pada malam bila, dengan orang yang dapat Lailatul Qadar, dengan dia tahu berlaku pada malam bila, Allah Ta'ala perlihatkan kepada dia benda-benda pelik pada salah satu malam tu, maka keadaan dia tu taklah sama, taklah sesempurna orang yang Allah Ta'ala perlihatkan dan bagi tahu malam tu malam Lailatul Qadar. Dapat tetap dapat, tapi cuma keadaan itu tidaklah sesempurna orang yang dapat dan tahu malam-malam tertentu tu adalah malam Lailatul Qadar. Seperti Allah Ta'ala tunjukkan perkara-perkara pelik pada dia bagi anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terdapat pandangan yang mengatakan ia boleh sahaja berubah berpandukan permulaan Ramadan. Penjelasannya seperti berikut. Terdapat pandangan yang menyatakan ia boleh saja. Ada pandangan yang kata berpindah-pindah. Ada yang kata berpindah-pindah setiap tahun, sepanjang tahun tu. Sepanjang tahun tu dia berpindah-pindah. Dia bukan saja berlaku pada bulan Ramadan, boleh juga berlaku selain dari bulan Ramadan. Ada yang kata berpindah-pindah pada 10 malam terakhir tu. Jadi terkadang hari ke-21, terkadang hari ke-22, jadi tahun depan hari ke-23, dan dia tak syarat mesti pada hari ganjil, pada malam ganjil. Boleh juga berlaku pada malam genap. Cuma yang paling diharapkan adalah pada malam ganjil. Jadi ada pandangan yang katakan ia boleh berubah berpandukan permulaan Ramadan. Penjelasannya seperti berikut. Ini sekadar orang kata apa, pengalaman lah, pengalaman para ulama kan. Kita tengok kalau Ramadan ni, awal Ramadan ni hari sekian, Lailatul Qadar tu malam bila. Kalau hari sekian, hari Selasa malam bila, hari Rabu malam bila. Dan itu pun ada khilaf. Ada khilaf. Dia tak kata apa, tak sama. Ni pun kita tengok ada dua sumber dah. Satu sumber daripada Fathul Wahhab, satu lagi sumber Imam Al-Ghazali. Sumber daripada kitab Fathul Wahhab ni tak tahulah daripada siapa kan. Fathul Wahhab tu nama kitab. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tengok sumber dia buat warna tu, sumber Fathul Wahhab tu warna dia gelap sikit. Lepas tu sumber Imam Ghazali tu warna dia cerah sikit. Jadi tengok hari pertama Ramadan tu, Lailatul Qadar tu 21, 23, 25, 27, 29. Hari pertama Ramadan. Jadi kalau hari pertama Ramadan, kalau kita ikut sumber kitab Fathul Wahhab ni, Lailatul Qadar dia hari ke-29. Hari ke-29. Kalau ikut sumber Imam Ghazali ni, jatuh hari ke-27. Malam ke-27 Lailatul Qadar. Boleh faham dia punya peta tu. Kalau hari pertama tu hari Isnin, kalau ikut sumber Fathul Wahhab ni, Lailatul Qadar malam ke-21. Kalau ikut sumber Imam Ghazali ni, Lailatul Qadar malam ke-29. Kalau hari Selasa, sumber Fathul Wahhab malam ke-27, sumber Imam Ghazali malam ke-25. Kalau hari Rabu, sumber Fathul Wahhab malam ke-29, sumber Imam Ghazali malam ke-27. Kalau hari Khamis, sumber Fathul Wahhab malam ke-25, Imam Ghazali malam ke-21. Kalau hari Jumaat, sumber Fathul Wahhab dari malam ke-27, Imam Ghazali malam ke-29. Kalau hari Sabtu, Fathul Wahhab tu malam ke-23, Imam Ghazali malam ke-21. Macam itulah cara tengok dia. Bukanlah kita nak kita boleh jadikan sebagai panduan lah, bukannya sebagai tempat kita iktimad. Boleh jadi sebagai panduan je. Mungkin kita lebihkan pada malam tersebut ke,
gandakan lagi. Tapi kalau boleh gandakan tiap-tiap hari, itu lebih baguslah. Tapi kadang-kadang orang ada dia ada komitmen lain, ada kerja dan sebagainya kan. Jadi mungkin ada hari-hari ini yang boleh jadikan sebagai panduan untuk dia lebihkan lagi ibadat dia pada malam-malam tersebut. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti sampai situ. Nanti kita sambung lain lah. Allah rezeki insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.